Dalam melindungi kualiti udara, Sarawak komited melalui pengurusan jerebu rentas sempadan. Itu antara paparan berita dari Sarawak. Perinciannya bersama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Otto, terima kasih. Sarawak komited untuk melindungi kualiti udara dan mengurangkan risiko penyakit akibat pencemaran udara. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, ke arah itu kerjasama rentas sempadan dan amaran awal, Sarawak yakin jerebu rentas sempadan dapat dibendung. Dengan tinjauan dan pengurusan jerebu rentas sempadan secara efektif, beliau yakin masalah jerebu dapat ditangani. Datuk Petinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Aerosol ASEAN ke-13 di Pusat Convention Borneo Kuching. Dalam pada itu, Sarawak juga fokus dalam pengurusan biomas yang mapan. Beliau percaya dengan penukaran sisa buangan kepada biotenaga akan mengurangkan pelepasan udara berbahaya aerosol selain berpotensi meningkatkan kualiti udara. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Persidangan 5 hari itu dihadiri sekitar 100 peserta dari dalam dan luar negara. Baik, dalam pada itu kajian berterusan dalam komponen aerosol di Malaysia penting bagi usaha meningkatkan mutu udara. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Huang Tiongsi, melalui kajian berterusan akan memastikan negara bersedia menghadapi cabaran perubahan iklim. Ia mampu dilakukan dengan kajian dan kerjasama berterusan bersama saintis, penggubal undang-undang dan juga pemain antarabangsa. Datuk Seri Huang berkata demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Aerosol ASEAN ke-13 di Kuching. Malaysia katanya telah meletakkan usaha signifikan bagi memahami dan menangani isu kompleks berkaitan aerosol. Program sukarelawan mampu melahirkan pemimpin masa depan yang cakna dengan kehendak rakyat berbilang bangsa kerana amalan pergaulan dengan masyarakat setempat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, apabila mahasiswa-mahasiswi menamatkan pengajian masing-masing dan bekerja dalam pelbagai bidang melibatkan masyarakat, sudah pastinya mereka yang mempunyai pengalaman sukarelawan akan dapat merangka, mentadbir dan menyusun dasar yang tepat kepada masyarakat sehingga memberi manfaat besar. Datuk Seri Fadilah berkata demikian pada Majlis Penutupan dan Malam Warisan Budaya Bangsa Ini Warisan Kita, Misi Sukarelawan Siswa ke Sarawak 2024, Anjuran Yayasan Sukarelawan Siswa YSS Kementerian Perpaduan Negara di Kampung Kolong 2, Putrajaya, Kuching. Katanya mahasiswa adalah golongan terpelajar. Sudah pastinya apabila memegang sesuatu jawatan di mana-mana kementerian atau agensi, mereka akan memikirkan bagaimana mahu meningkatkan sosioekonomi, pencapaian kehidupan dan memperkukuhkan ekonomi sesuatu masyarakat di sesebuah kawasan. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah turut memberi contoh penduduk Kampung Kolong 2, ia mempunyai semangat bersatu padu yang kukuh walaupun komuniti Jawa adalah kumpulan minoriti. Justru dengan semangat bersatu padu di antara penduduk berbangsa Jawa, Tionghoa dan Bidayuh, mereka dapat mengukuhkan perpaduan sesama mereka dalam membangunkan kampung. Saudara, Sarawak terbuka menjadi lokasi bagi penganjuran sukan berskala besar dan bertaraf antarabangsa. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, penganjuran acara di sini akan memberi pendedahan kepada anak tempatan untuk mencungkil bakat baharu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penutupan Konvensyen dan Kejuaraan Sukan Tarian Antarabangsa Terbuka Borneo BOIDC 2024 di Kuching. Tambahnya, usaha Persatuan Seni Persembahan Kuching KPAA dan Dance Academy ini juga telah membantu Sarawak untuk mengangkat sukan tarian tersebut ke peringkat lebih tinggi. Terdahulu, pengerusi penganjur BOIDC Chan Ting Ting berkata, Sarawak amat bertuah kerana kali pertama menjadi tuan rumah bagi acara berprestij itu. Malah katanya, kejayaan Sarawak menjadi penganjur acara bertaraf dunia di dalam Persekutuan Sukan Tarian Dunia itu membuktikan Sarawak juga mampu menganjur sukan bertaraf dunia pada masa akan datang. BOIDC yang berlangsung 3 hari di Kuching itu disertai 1,992 peserta dari 17 negara antaranya China, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Mongolia, Filipina, Spanyol, Kazakhstan, Itali dan United Kingdom.
Diiktiraf sebagai badan penyiar cemerlang dalam Borneo Best Award baru-baru ini, Radio Television Malaysia RTM Sarawak komited menjadi tonggak pempamer kekuatan negeri ini. Pengarahnya Wan Azhan Wan Hamad berkata, selaras dengan agenda negeri ini, RTM Sarawak terus terlibat aktif sebagai medium penyiaran berkualiti kepada masyarakat. Katanya pengiktirafan tersebut diharap mampu mengangkat motivasi kaki tangan RTM Sarawak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan sebagai penyiar ulung di negeri ini. Wan Azhan menjelaskan perkara itu di Kuching hari ini. Pada malam Sabtu lepas, RTM Sarawak antara 3 media di Sarawak menerima anugerah dalam Borneo Best Award bagi kategori Excellent Achievement Awards Radio and TV Broadcasting. Pameran Kerjaya dan Latihan Sarawak Skate Fair merupakan platform yang dapat meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pendidikan dan perancangan kerjaya bagi belia Sarawak. Adun Meradung Datuk Ding Kuong Hing berkata, program ini bertindak sebagai pusat sehenti untuk pelajar, belia, ibu bapa dan seluruh komuniti untuk mengakses maklumat terkini tentang pendidikan, peluang kerjaya dan perkhidmatan bantuan kewangan yang disediakan. Jelasnya, pendedahan sebegini adalah penting dalam membantu pelajar membuat pilihan menyeluruh berkaitan pendidikan dan kerjaya mereka. The initiative demonstrates our collective effort to address the challenges faced by today's job market and provide meaningful opportunities for our youth. The efforts of the organizers to bring together educational institutions, financial services, industry players aim to equip the young with relevant knowledge and skills so that they are better prepared to face the challenges of today's increasing competitive job market. Katanya memasuki edisi ke-10 Skate Fair tahun ini, kehadiran Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas turut bertindak sebagai jambatan menghubungkan masyarakat dengan pihak berkepentingan utama termasuk institusi akademik, badan kewangan serta pihak industri. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program tersebut di Stadium Tertutup Sibu. Pengisian acara kebudayaan dalam Carnival Taste of Borneo 3.0 yang sedang berlangsung di Miri mampu memartabatkan dan menonjolkan kekayaan seni dan budaya masyarakat yang masing-masing mempunyai kualiti dan keunikan tersendiri untuk dikekalkan menjadi warisan budaya masyarakat moden masa kini. Timbalan Datuk Bandaraya Miri Arifin Muhammad menyatakan kaum Melanau dengan adat resam dan kesenian menawan, sementara Jati Mirik dengan tradisi mereka tersendiri untuk dipelihara, dihargai dan diturunkan kepada generasi akan datang. Beliau berucap merasmikan malam gabungan sedi budaya Melayu, Melanau dan Jati Mirik di Carnival Taste of Borneo 3.0 Miri. Katanya sebagai rakyat Malaysia mempunyai latar belakang etnik yang pelbagai, hendaklah menghargai keindahan dan keunikan setiap budaya yang ada di negara ini. Malah dengan pemahaman tentang budaya lain, ianya membantu mengukuhkan budaya dan perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Otto, silakan. Baik, terima kasih Ibu langsung dari Kuching, Sarawak. Seorang lelaki ditemukan mati berhampiran tempat pembuang sampah di belakang sebuah pasar raya di Kuching, Sarawak malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Muhammad Farhandi Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan daripada orang awam berkaitan kes tersebut pada pukul 7.50 malam. Lelaki tempatan berusia 29 tahun itu ditemukan dalam keadaan tertiarap dengan beberapa kesan kecederaan di anggota badan. Dia disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Umum Sarawak Unit Bedah Siasat. Saksi kejadian atau mereka yang mempunyai sebarang maklumat diminta menghubungi pegawai penyiasat Sarjan Major Rogayah Abu Serah di talian tertera 016-577-9574 atau datang ke Balai Berhampiran.